Okay. Record. Okay. Okay. So pagi ni kita nak masuk topik baru. Sekejap, mana dia buku saya? Topik baru. Okay. Tajuk chapter ketiga. Okay, hari kita last class hari tu sebelum cuti. Dah berjaya habiskan chapter 1 dengan chapter 2. So hari ni sambung chapter nombor 3 lah ya. Sekejap, Chapter 3, Electrochemistry. Okay, electrochemistry ni awak dah pernah belajar dulu sebenarnya kat sekolah kan. So ini adalah benda yang sama. Mungkin ada beberapa perkara yang baru tetapi konsep asas dia samalah macam kita baca kat sekolah. Okay, so untuk electrochemistry dia ada 3 bahagian. Kita tengok yang pertama, kita ada galvanic cell, ada Nernst equation dan electrolytic cell. Okay, so kita nak masuk galvanic cell dulu. Okay, pada bahagian ni tengok tak kat mana kita boleh pergi dalam masa 2 jam ni. Okay, so kita baca slide pertama. Electrochemistry. Electrochemistry is the study of relationship between electricity and chemical reaction. Chemical reaction involve electrochemistry are reduction and oxidation. So electrochemistry dia ada reduction dan oxidation. Bila kita combine dua ni dia akan jadi redox. Okay. One type reaction cannot occur without the other. Maksudnya kena nak buat reaction kena ada both lah, reduction dan oxidation, barulah reaction tu boleh berlaku. Okay, next. Okay, so kita tengok galvanic cell. Redox reaction, so dia ada ada tempat kosong untuk diisikan. Kita isikan sama-sama. Okay, pada bahagian reduction pun nak kena isi ni. Okay, reduction adalah occurs when species reduction dia akan gain elektron. So tulis lah, gain elektron. Reduction adalah apabila species gain elektron. So oxidation number dia akan decrease. Okay, reduction occurs at cathode. So ini underline. Reduction occurs at cathode. Okay, so kita ini adalah tips lah macam mana kita nak ingat proses apa yang berlaku di cathode. So red cat. Red cat tu maksudnya reduction occurs at cathode. Cara je lah nak hafal. Okay, reduction cathode. Okay, next. So ini dia bagi example lah. So dekat sini dia adalah proses reduction di mana Cu2 plus menerima elektron menjadi Cu. Dan dia punya oxidation number daripada 2 plus berkurang menjadi kosong. So oxidation number dia adalah decrease. Okay, so itu bahagian reduction. Okay, pada bahagian oxidation, occurs when species donate electron. Okay, kalau reduction gain, oxidation donate dia akan terbalik. Okay, oxidation number dia akan increase. Oxidation occurs at anode. So sekiranya kita dah hafal red cat reduction at cathode, sebaliknya adalah oxidation pada anode. Boleh hafal salah satu. Okay, contohnya zinc kepada zinc 2 plus, oxidation number dia bertambah daripada kosong kepada 2 plus. So kita nampak oxidation dia adalah increase dan dia donate elektron, jadi elektron dia berada pada sebelah produk. Dia keluarkan elektron tu. Okay, dah ni dah salin. Okay, seterusnya adalah kita nak tengok bahagian ini, half cell.
Electrochemical reaction consists of reduction and oxidation. These two reactions are called half-cell reaction. The combination of two half reaction are called cell reaction. Half cell tu apa? Okay, half cell adalah a half cell consists of an electron immersed in a solution of iron. Okay, kalau kita tengok gambar rajah ni, rajah ni, ini kita panggil dia satu sel. Okay, satu sel reaction lah sebab kita complete. Kita ada anode cathode, kita ada sambungan dia. So apakah half cell? Half cell tu adalah separuh daripada sini. Separuh ni lah, ini half. So jumlah dua tu nama dia cell reaction. So sebelah sini half, sebelah sini another half. Okay. So kita tengok half cell pada sebelah kiri. Okay, half cell dekat sini dia letak anode di mana oxidation berlaku. Anode loses mass or loses mass. Okay, pada cathode tadi akan berlaku reduction. So ini contoh dia. Cathode biasanya dia akan gain mass. Maksudnya ada Cu2 plus akan deposit kepada copper electrode dia. Okay. So yang dinamakan half cell tu adalah separuh ni lah. Ini half cell, ni half cell. Okay, so that is half cell. Alright, so seterusnya kita nak tengok overall cell. Overall cell adalah apabila kita gabungkan dua half cell. So kalau kita tengok tadi, untuk equation yang tadi, half cell yang pertama adalah anode kan. So equation ni kita tulis zinc solid tambah, kita nak buat half cell kan, kepada zinc 2 plus equals tambah 2E. Okay, untuk cathode tadi adalah copper Cu2 plus equals plus 2E kepada Cu solid. So ini adalah half cell, ini adalah half cell. Yang tadi kita tunjuk ni adalah dari segi drawing dia. So yang ini dari segi equation dia. Okay, so untuk dapatkan overall cell adalah kita summary kan equation ni, pastikan elektron ni sama kiri kanan. So dah sama boleh cancel. So kita tuliskan zinc solid tambah Cu2 plus equals kepada zinc 2 plus equals tambah Cu solid. So itu adalah overall cell reaction. Alright, seterusnya adalah kita nak tengok beberapa istilah. Okay, yang pertama adalah electrolyte. Okay, electrolyte tu apa? Electrolyte adalah solution that can conduct electricity due to mobile ions. Okay, larutan dalam kita punya beaker tu lah, kita panggil ada electrolyte. So ini adalah dia punya maksud dia. Okay, electrode pula adalah apa? Electrode adalah conductor that allow electrons to pass through it. Okay, what is anode dan juga cathode? Okay, anode adalah electrode di mana oxidation berlaku. Cathode adalah electrode di mana reduction berlaku. Okay, dan ingat satu perkara lagi adalah elektron bergerak daripada anode ke cathode. Okay, sebab anode tadi dia buang elektron, cathode dia menerima elektron. So from anode to cathode. Okay, dah ya? Okay, seterusnya kita nak membezakan, kita ada dua jenis electrochemical cell. Cuma sekarang ni kita fokus kepada galvanic cell dulu. Tapi disebabkan kita nak tengok perbezaan, so saya cerita sikit tentang electrolytic cell. Okay, kita nak tengok beza dia. Okay, kalau galvanic cell, okay, dia adalah, dia punya energy dia, conversion dia adalah daripada chemical energy kepada electrical energy. Okay, tindak banasnya adalah spontan. Okay, dia tak pakai bateri kan, so spontan. Manakala dari segi kedudukan anode cathode,
Cathode adalah positif terminal, anode adalah negatif terminal. Okay, catat dah, underline kan. Manakala untuk electrolytic cell, untuk electrolytic cell, dia adalah electrical energy convert to chemical energy. Tadi tindak balasnya adalah non-spontaneous, digunakan bateri, so non-spontaneous. Dia terbalik dengan galvanik dan dia punya elektrod pun berbeza. Iaitu cathode dia adalah negatif, anode dia adalah positif, dia ikut bateri. So sekiranya soalan minta untuk awak bezakan antara galvanic cell dan juga electrolytic cell, so bagi dia punya 3 benda ni. Dari segi proses dia, chemical to electrical, electrical to chemical, dari segi spontaneous ataupun non-spontaneous, dan dari segi perbezaan terminal. So ini adalah jawapan untuk differentiate between chemical cell, between galvanic dengan electrolytic. So kita tengok what is spontaneous reaction. Spontaneous reaction is a reaction that has a natural tendency to occur and does not require an energy input. Itu spontaneous. Dan spontaneous dia ada energy input. A reaction that cannot happen naturally and needs an energy input to help to occur. Energy input dekat sini bermaksudnya dia need batteries. Dia memerlukan bateri untuk dia proses chemical energy. So dia non-spontaneous, dia perlukan force, which is battery. Kalau yang atas ni kita sambung saja, dia terus dapat electricity. So itu adalah beza antara spontaneous dan non-spontaneous. Next kita akan masuk galvanic cell. Ini contoh antara zinc dengan copper. A galvanic cell component and operation of galvanic cell consists of, dalam galvanic cell dia mesti ada metal. Kalau ini contoh dia mesti ada metal untuk half cell. Kalau kita gunakan zinc metal, aqueous dia mesti solution dia. Kalau zinc metal, zinc ion. Kalau pakai aluminium metal, aluminium ion. Dia mesti metal dan ionnya. Kalau copper metal, copper ion. Dan dia ada 2 metals that are connected by wire, ada 2 containers connected by salt bridge, ada voltmeter used to detect the voltage generated. So biasanya soalan untuk galvanic cell, dia akan bagi anode cathode dia. Kemudian awak perlu draw dia punya cell diagram. So ini adalah cell diagram. So perkara pertama yang awak kena tahu adalah melabel dan melukis. Ini saya dah buat dia punya lukisan. Awak pun dah ada dalam nota. Seterusnya kita nak label. Label dulu. Yang paling senang V ni voltmeter lah. Tulis voltmeter dulu. Paling senang. Voltmeter. Next is kita tengok aliran elektron ni. Ini adalah aliran elektron. So aliran elektron ni, saya padam dulu. Aliran elektron ni kena label lah. So elektron. Pergerakan elektron tu daripada kiri ke kanan. Biasanya kita buat macam tu lah, nak tukar pun tak apa, tapi kedudukannya biasanya sebelah kiri tu adalah anode kan. Jadi kita geraklah elektron kat sebelah situ. So kalau elektron bergerak daripada kiri ke kanan, bermaksud sebelah sini adalah mesti metal yang donate elektron. Donate elektron mestilah anode. Mesti anode. So tulis anode. Ini proses dekat sini anode. Proses dekat sini
sebelah sini anode, sebelah sini cathode. Ini dari segi terminal. Okay, anode tadi positif ke negatif? Anode tadi positif ke negatif? Negatif. Okay. So saya label kat sini negatif, positif. Okay, siapa anode kita tadi? Dah bagikan zinc. Zinc. Okay, satu lagi cara penulisan dengan betul-betul. Dengar ya. Ini nak ambil markah. Okay, kalau awak letak zinc saja. Zinc saja tak boleh. Sebab apa tak boleh? Walaupun jawapan dia betul, tetapi kita tak terima answer tu. Because dia nakkan zinc electrode. So zinc electrode sama ada awak tulis macam ni. Zinc electrode. Tulis penuh macam tu. Betul. Ataupun awak buat zinc solid. Dia mesti menerangkan apa maksud elektron. Dalam bentuk solid lah. Ataupun tulis terus zinc electrode. Salah satu. Okay, kalau zinc saja dia tak akan bagi betul. Dia akan jadikan dia ke pangkah. Okay, itu tak dikeli lah. Okay, sebelah sini copper. Cu solid ataupun Cu elektron. Okay, kalau kita gunakan zinc electrode, so solution dia mesti zinc kan? Zinc SO4 aqueous. Macam tu. Okay, kata kalau awak tak tahu zinc SO4 ataupun mana-mana zinc yang lain awak tak tahu, tak ada masalah. Tulis zinc 2 plus saja. Salah satu. Zinc 2 plus. Okay. Okay. Kemudian letakkan aqueous 1.0 mol. Okay. Kenapa kena letak aqueous? Aqueous tu sebab dia memang solution lah. 1.0 ni adalah benda yang standard state dia. Standard state dia. Okay, letakkan 1.0 mol lah. Okay, so sebelah sini Cu2 plus. Sorry, 1.0 ni letak di luar, sorry. Macam ni. Aqueous 1.0 molar. Macam tu. Cu2 plus aqueous 1.0 molar. Kita anggap standard state. Okay. Kemudian labelkan ini pula adalah salt bridge. Dah pernah buat kan dulu kan? So kita nak kena labelkan. Salt bridge. Yes. Okay, so lengkaplah label awak ni. Okay. So pastikan semua ni kena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 benda. Okay. Okay, 9. Kemudian ada satu lagi. Satu lagi adalah start. Okay, dalam salt bridge. Okay. Dalam salt bridge ni, katakan kita pakai KCl salt bridge. KCl salt bridge ni lah. Okay. So perlu juga ditunjukkan pergerakan ion. K plus akan masuk sebelah kanan. Cl minus akan masuk sebelah kiri. Pergerakan ion dalam salt bridge tu ditunjukkan. Okay, mungkin awak tertanya-tanya, mungkinlah. Okay, kenapa K plus masuk sebelah cathode, Cl minus masuk sebelah anode? Okay, tak apa, awak tunjuk dulu macam tu, nanti saya explain kenapa dia masuk. So ini saya tanda satu lagi, extra. Okay, so lebih kurang macam inilah pattern untuk labelkan. Tadi saya dah highlight, bila melabel pastikan Cu ni ada solid. Okay, ini ada aqueous. Kalau dia kata dia tak kata apa-apa, assume 1 molar. Kalau dia bagi maklumat contoh 2.0 ke 0.5 ke, tulis dia punya nilai yang diberi. Okay, so ini bahagian melabel. Seterusnya, okay, sekiranya soalan tanya, okay, pertama kita dah melukis, kita dah draw and label. Kita kena tahu draw and label. Okay, dah tahu draw and label, kemudian soalan akan tanya, explain how the cell is operated. Maksudnya macam mana sel tu beroperasi. So dia akan tanya lah what happened at zinc electrode and what happened at copper electrode. So how to give your answer. So kita tengok jawapan kat sini. Apa yang dia kata.
Okay, zinc as reducing agent. Okay, kalau reducing agent dia akan terbalik kan? Kalau reducing agent prosesnya adalah apa? Oxidation. Okay, zinc as reducing agent atau dalam arti kata lain dia akan undergo oxidation. Betul. Itu prosesnya undergo oxidation tapi itself as a reducing agent. Okay, bermaksud kalau dia reducing agent, dia ada tendency untuk release elektron. Oleh itu dia akan jadi anode lah. Okay, act as anode since it is as a source of electron. Zinc metal akan gain ke loses? Zinc akan oxidation akan donate kan? Donate electron. Okay, zinc metal dissolve in zinc sulfate ion to produce zinc 2+. Kalau inilah tadi, bila zinc electrode dia, okay, zinc electrode dia adalah zinc solid kan. Zinc solid dia akan melarut menjadi zinc 2+. So dia akan donate elektron pada masa yang sama. Okay, so oxidation reaction occurs at electrode. Jadi kalau zinc solid ni dia akan terkakis kerana dia menghasilkan ion, apa akan jadi pada elektrod dia? Akan menjadi bertambah berat atau menjadi lebih nipis? Apa jadi pada elektrod dia, kelas? Mass dia increase or decrease? Decrease. Thank you very much. Decrease. Dia akan terkakis. Okay. So itu apa berlaku pada zinc. Zinc tadi adalah sebagai anode. What happened at anode? Okay, then what happened at cathode? Okay, the electron, okay, apabila zinc tadi dia daripada solid, dia mengurai kepada zinc 2+. Zinc 2+ akan keluarkan elektron. Elektron tadi, ditulis kat sini, the electron of zinc 2+ move out through the wire and enter the Cu metal. So sebelah sini Cu metal, okay, dia akan masuk melalui wire, Cu metal ni akan terima elektron tersebut. Okay, so dia akan terima, so apa yang berlaku adalah C2+ ion from the solution akan gain elektron. Dia akan masuk dalam solution lah, elektron masuk dalam solution. So Cu2+ menerima elektron tersebut. Okey, apabila Cu2+ menerima elektron tersebut, dia akan menjadi copper solid. Copper solid ni akan terenak pada sekeliling elektron. Okey, copper electrode act as cathode. Since it attract the electron, copper is deposited lah. Okay, sebab dia menerima, dia jadi copper deposited kepada Cu solid tadi. Okay, reaction occurs at copper electrode, mass of cathode akan increase. Okay, increase kerana dia menerima elektron dan dia terenak pada sekeliling cathode. Okay, dapat? Okay. Kalau kita nak buat explanation, mungkin tak perlu gunakan semua sentence ni. Awak boleh start daripada sini saja. Start daripada sini. Okay, awak kata what happened at anode. Zinc metal donate electron and dissolve to zinc 2+. So buat equation dia. Okay, kemudian the electron from zinc 2+ move out through the wire, enter the Cu metal, enter the Cu metal. Cu2+ ion from the solution gain electron. Buat equation, copper electrode deposited on the copper deposited on the electron. Macam tu je, ambil ayat mudah lah, tak perlulah buat banyak-banyak sangat macam ni. Some of the sentence you can skip as well. Okay, so this is what happened. Next. Okay, so next is kita nak tengok proses dia ni yang sama lah ni. Okay, so saya bacakan je lah ini. Dia kata apa? So ini sama macam tadi. Cuma dia letak equation dekat sini. Okay, so prosesnya sama. Okay, benda yang sama, cuma dia letakkan dia punya equation.
Okay, so dah ada equation dekat sini. Right. Kalau kita nak explain, okay, explain adalah kena letak equation. Sambil equation, sambil buat sentence. Sentence ni. Nah. Okay, salt bridge. Salt bridge tu apa? Salt bridge is an inverted U-tube containing a gel permeated with solution of an inert electrolyte such as KCl, natrium sulfate, the ammonium nitrate. A salt bridge must not react with the electrode nor with the ions in the cell. Okay, dia adalah inert electrolyte lah. Okay, kebanyakan masanya kita akan guna KCl. Contoh yang paling mudah. Okay, kalau dalam makmal ni, adalah dia akan letak macam satu benda kaca tu, kita panggil dia salt bridge. Okay, dalam makmal salt bridge ni, bila kita dah isikan solution dalam ni, pastikan no bubbles. Ini adalah precaution step. No bubbles in the salt bridge. Okay, make sure. Ensure. Ensure there is no bubbles in the salt bridge. Okay, sebab kalau dia ada bubbles, maksudnya electrolyte dia tak akan form dengan baik. Okay, dia mesti bila kita tengok solution tu, dia cukup rata, dia tak ada sikit bubble pun. Kalau ada bubble, dia akan affect your experiment. Okay, ini adalah precaution step lah dalam eksperimen. Okay, so apakah kegunaan dia? Kegunaan dia adalah, okay, saya letak 3 kegunaan, tapi kegunaan yang paling utama adalah yang pertama. To maintain the ionic balance in an electrolyte. To maintain ionic balance in an electrolyte by allowing the ion between the two electrolytes. Okay, ini adalah main reason. Okay. Okay, reason yang kedua dengan ketiga ni adalah reason sampingan. Okay, mungkin masa sekolah, okay, mungkinlah awak lebih prefer kepada to complete the circuit saja ataupun to maintain electrical neutrality. Benda tu betul. This is also correct. Okay, betul lah, sebab dia mesti, kalau kita tak letak salt bridge, dia tak boleh complete the circuit. Kalau kita tak masukkan salt bridge, dia tak boleh maintain electrical neutrality. Tetapi sebenarnya fungsi utama dia adalah yang ini. Macam mana dia nak maintain electrical neutrality, macam mana dia nak completekan the circuit, is by maintaining the ionic balance in the electrolyte. So sekiranya awak diberi pilihan, let's say dia bagi A, B, C, D. A, B, C, D ni bila buat objektif dia akan jadi hampir-hampir sama je jawapan dia kan. So ambil jawapan yang pertama. Maintain the ionic balance. Okay. Alright. So jawapan 2 dan 3 tu betul tapi adalah sebagai sokongan. Okay, next. Okay, tadi saya kata function dia adalah to maintain the ionic balance. Okay, soalannya adalah macam mana dia maintain ionic balance dalam electrolyte. Kita tengok kat sini. Kita nak tengok cara dia maintain. Okay, soalannya adalah how does the cell maintains its electrical neutrality and how does the salt bridge function? Benda yang samalah. Okay. Dia macam ni. Okay, tengok ya. Katakan dalam satu bekas. Okay, dalam satu sel lah, satu sel. Saya draw balik. Tadi kita pakai zinc dengan copper kan. So di sini katakan zinc. Kita buat bekas dia dulu. Bekas solution dia. Elektron bergerak daripada sini ke sini. Dekat sini adalah zinc solid. Ini copper solid. Okay, dalam ni solutionnya adalah zinc kan.
zinc 2 plus SO4 SO4. Tak, saya besarkan ini. Ini saya nak cerita macam mana dia maintain electrical neutrality. Okay. So dalam electrolyte ni, okay, let's say lah dia adalah zinc sulfate. So saya letak 2 ion zinc sulfate. Okay, ini sebagai perumpamaan saya letak 2 saja. Okay, sebelah sini pula kita ada copper solid dan kita ada Cu2 plus sulfate. Okay, kemudian kita pun completekan the circuit dengan memasukkan salt bridge. Okay, salt bridge tadi, let's say kita gunakan KCl. So saya ada ion K plus dan Cl minus dalam salt bridge tersebut. Okay, tak tahu waktu ni dulu. Okay, sebelah sini adalah zinc ni, anode kan, anode terminal negatif. Anode terminal negatif. Yang satu tu. Okay, so macam mana dia proses ni berlaku? Jadi macam ni, tengok ya. Macam ni. Okay, apabila dia dah start masuk salt bridge, voltmeter akan mula memberi bacaan. Sebab bila masuk salt bridge, dia dah mula mengalirkan air arus lah. Okay, so apa yang berlaku adalah dekat sebelah anode ni, zinc solid akan bertukar menjadi zinc 2 plus 2 elektron. Okay, maksudnya asalnya dalam ni dia adalah solid biasa, metal kan. Okay, apabila arus elektron dialirkan, dalam ni ada 2 zinc, 2 sulfate. Okay, tapi bila proses tu mula berlaku, zinc dekat sini dia akan mengurai. Maksudnya daripada zinc dia akan menjadi zinc 2 plus. So dia akan menghasilkan, dia akan menambahkan ion zinc 2 plus dalam solution. Okay. Maksudnya kan dia akan terkakis kan. Lebih banyak kakisan tu lebih banyak zinc 2 plus akan terhasil dalam ion. Okay. So asalnya ada 2, 1, 2. Sekarang ni bila dia terkakis, dia akan menambahkan charge positif banyak. Dah jadi 3 zinc 2 plus. Okay. Jadi sekarang ni dia punya ionic balance dalam electrolyte dah tak balance sebab kita ada 3 ion positif, 2 ion negatif. Tak balance. So macam mana kita nak balancekan ionic ni supaya proses ni masih boleh diteruskan? Caranya adalah klorin tu akan masuk. Klorin minus yang akan masuk. Okay, kenapa klorin minus akan masuk? Sebab klorin minus dia bercharge negatif. So bila dia masuk, dia menyeimbangkan ion antara positif dan negatif. Sekarang kita dah ada 3 ion positif, 3 ion negatif. So dia balance lah, ionic balance. Okay, so yang zinc ni akan lebih banyak mengeluarkan zinc 2 plus, so dia akan hasil klorin pun akan masuk untuk balance kan. Okay, so untuk sebelah sini pula, what happen? Sebelah sini, okay, elektron masuk, Cu2 plus akan menerima elektron jadi menjadi Cu solid. Macam tu. So dia akan menerima asalnya dia ada C2 Cu solid, 2 SO4 minus. Maksudnya dia balance 2 positif dengan 2 negatif. Okay, sekarang ni salah satu Cu2 plus ni akan menerima, so dia akan terenak dekat sini. Okay, so bila dia terenak, bermaksud dia akan hilang Allah. Hilang semua terus. Dia akan hilang satu charge plus. Charge positif dia dah tak cukup. Sebelah sini dia ada 2 negatif, sebelah sini ada 1 saja positif. Jadi macam mana dia nak balance kan? K plus akan masuk. K plus akan masuk untuk balancekan charge positif. Okay, sebab Cu plus tadi dah terenak dekat sini. Okay, that's how dia balancekan dia punya charge dalam electrolyte. Okay, so dekat sini ada dia punya ayat, mari kita baca. Cu2 plus ion enter the solution, causing an overall excess of positive charge. Tadilah asalnya ada 2, sekarang dah tambah 1, so adakan excess of positive charge. Therefore, Cl ions from the salts bridge
move into zinc half cell. So Cl minus tadi akan masuk untuk balancekan. Okay, what happened to the other side? Cu2 plus ion leave the solution. Leave tu maksudnya dia jadi solid lah. Okay, dia jadi solid dekat sini. Causing the overall excess of negative. Sebab negatif akan bertambah kerana Cu2 plus dah menjadi solid. Okay, so macam mana nak balance kan? K plus ion akan masuk ke dalam half cell. K plus yang akan masuk untuk balancekan ion. Okay, kenapa benda ni perlu berlaku? Is to maintain ionic balance in an electrolyte and to maintain the electrical neutrality of the solution. Okay, faham ke tu? Boleh ke tu? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Catat dah. Kalau awak ada handout sila catat ya. Jangan dengar saja. Dengar saja takut. Mengantuk lah pagi-pagi ni kan. Okay, dah nah. Alright, seterusnya. Okay, ini adalah kita nak tengok what happen if there is no salt bridge. Kalau tak ada salt bridge, apa yang berlaku? Tadi kita bincang bila kita masukkan salt bridge, dia nak balas tu lengkap, so dia boleh pindah sebagai macam kan. Okay, tapi kalau tak ada salt bridge pula, okay, what will happen? As the zinc rod dissolve, the concentration of zinc 2 plus in the beaker increase. Yalah, sebab bila dia dah dissolve, dia dah jadi zinc 2 plus banyak-banyak dalam bekas, tak ada orang nak maintainkan dia punya ionic positivity dia, the reaction stop. Okay, because of ionic imbalance. Okay, so tindak balas tidak dapat berlaku dengan lengkap dan dia akan berhenti sendiri. Okay, sebab dia punya ion dalam tu dah tepu lah. Okay, so jawapannya adalah the reaction stop. Okay. Okay, so this is an exercise. Kita tengok exercise. Soalan dia. Sketch and label all the components of galvanic cell using copper as cathode and cadmium as anode. Describe the operations of the cell and show how the movements of its electron and ion. Predict what would happen if there is no salt bridge present in the galvanic cell and give your reasons. Okay, saya bagi 3 minit untuk selesaikan. Kita guna copper as cathode, cadmium as anode. Okay, so awak kena sketch dan labelkan dulu, buat dia punya galvanic cell dulu. Kemudian describe operation cell. Tadi saya dah cerita macam mana nak describe. Okay, kemudian predict what will happen if there is no salt bridge. Okay, 3 minit. 8.45 maksudnya 8.48. Okay, sambung 3 minit, teruskan.
Okey. Dah siap jawapan? Kita bincang. Okey, kita tengok sama-sama. Sketch and label the components of copper cathode and cadmium anode. Okey. So, kena ada voltmeter. Okey. Okey, elok lah. Voltmeter. Cantum dengan elektrod. Okey, nanti kita label. Kita lukis dulu pun tak apa. Sempit lah pula. Sekejap panjang sikit. Lagi nak tak short bridge tak muat. Panjang sikit lah. Agak lah no. Okay. So saya letak short bridge. Okay, macam tu. Ada solution electrolyte dalam ni. Elektron. Tu kita label lah. Elektron bergerak dari anode ke cathode. Okay, seterusnya kita pakai copper kan. So dekat sini. Buat dulu lah voltmeter. Sini tarik Cu solid. Nak letak Cu solid pun boleh. Ataupun nak letak Cu electrode. Samalah mana-mana. Okay, yang ini CD. Solid. Okay. Madam, bukan copper as cathode ke? Terbalik lah. Sorry. Kita terbalik pula dia punya ni. Cathode. Sorry, sebab saya baca yang start dulu ayat tu. Saya baca anode tadi. Mana dia? Sebelah sini. Anode. Kalau sini anode. Anode kita adalah cadmium kan. So CD lah. CD solid. Sini cathode. Cathode kita adalah Cu solid. Thank you. So electrolyte dalam ni, let's say kita tak judge dia punya ion. So letak CD2 plus aqueous 1.0 molar ion dia. Dekat sini Cu2 plus aqueous 1.0 molar. Okay. So ada salt bridge. Salt bridge adalah K plus Cl minus. So label kat sini salt bridge. Okay. Masukkan K plus, buat arrow sebelah sini. Cl minus masuk sebelah sana. kena labelkan juga ya pergerakan ion dalam salt bridge tu. Okay, dapat? Okay, so ini adalah untuk label, sketch and label. Kemudian kita nak tengok operation. Okay, untuk operation, kita boleh kata CD2 plus kan. CD donate electron. Dia jadi anode to form CD2 plus ions. Okay, so maksudnya equation dia dekat anode adalah CD solid menjadi CD2 plus aqueous plus 2E. Okay, cathode pula Cu2 plus aqueous plus 2E kepada Cu solid. Okay, kita buat overall cell siap-siap. Kita tulis equation dulu, nanti kita buat ayat lah. So dia akan jadi CD solid tambah Cu2 plus aqueous kepada CD2 plus aqueous tambah Cu solid. So untuk ayat CD2 plus, CD donate electron to form CD ions. Okay. Lepas tu the electron. Tadi ayat tadilah, the electron move through the wire and enter tak ya enter lah, and accepted by sudah, and accepted by Cu2 plus. Okay,
So yang tadilah Cu2 plus. Okay. Cu2 plus. Tu nak cerita apa lagi? Lepas tu dia tanyakan CD Cu2 plus. So CD pula Cu. Set apa Cu2 plus. Cu solid deposited on cathode. As a result, ni saya tambah ayat lah, kalau awak boleh buat elok lagi lah. As a result, CD electrode akan decrease and Cu electrode akan increase. Okay, boleh. So yang penting adalah equation ni kena ada. Equation tu dia dah menerangkan benda ni, tapi since kita nak kena explain, so dia kena ada ayat pergerakan elektron siapa yang terima tadi. Kemudian tuliskan dia punya apa jadi pada elektron dia, apa dia dari segi mass dia. Okay, dapat? Boleh? Oh, satu lagi ni, what will happen if there is no salt bridge? Kalau tidak ada salt bridge, jawapan dia the reaction akan stop. The reaction stop. Okay, kenapa the reaction stop tadi? Because ionic imbalance in the electrolyte. Cakap itu pun boleh. Okay, dapat? Alright. Next. Okay, ini adalah soalan tutorial. Okay, tengok soalan tutorial sekejap. Okay, yang pertama adalah define galvanic ataupun cell voltaic. Galvanic cell adalah an electrochemical cell for generating electricity through the use of a spontaneous redox reaction. So salin yang itu. Okay, next is electrode potential. Electrode potential adalah the electrical potential difference produced between electrodes and the solution of half cell is called electrode potential of a metal. Electrode potential ni adalah E node. E node ni nanti kita akan belajar kemudian sebab hari ni kita baru masuk galvanic cell. Okay, E node ni saya akan baca next lesson. Ambil dulu. Okay, next is soalan tutur lagi. A galvanic cell consists of aluminium electrode in 1 molar aluminium nitrate, Pb electrode in 1 molar platinum nitrate, and a KCl salt bridge. Draw and label the cell diagram. Write the overall cell reaction. Calculate standard cell potential. Calculate ni tak payah lagi. Ini tak belajar lagi. Calculate ni tak payah lagi. Padam dulu. Okay. Which electrode will increase in weight? Explain your answer. State the function of salt bridge. Yang tadilah lebih kurang sama macam yang kita bincang tadi. Okay. So yang ni kita tengok jawapan teruslah kat belakang. So ini adalah drawing dia. So yang saya paparkan ni, yang drawing ni awak kena letak, biasa kita letak straight macam ni lah. Okay, lukiskan seperti yang tadilah, jangan ikut drawing yang dalam ni, ikut yang awal-awal kita belajar. Ni soalan mana? Ni benda lain ni. Ini cell notation. So ni awak cuba buat sendirilah. Buat sendiri. Awak dah tahu dah cara dia. Okay, seterusnya kita nak masuk cell notation. Okay, cell notation. Cell notation dulu dekat sekolah ada masuk sikit tak? Ada sentuh sikit tak? Yang galvanic cell ni ada kat sekolah dulu kan? Awak macam recall balik yang lama kan? Ada kan galvanic cell? Betul tak? Ada kan? So yang ni saya rasa awak, chapter ni mungkin tak susah untuk awak kan? Sebab awak dah, benda ni dah kena recall balik saja. Cell notation ada tak? Tak ada macam. Tak ada? Rasa tak ada.
Tak ada. Okay, so annotation benda yang baru lah. Okay, so annotation ni dia baru tapi dia senang je. Kita ada dia macam ni. So annotation ni adalah dia nak replacekan equation. Dalam galvanic cell, kita selalunya kita fokus kepada apa ni? Kita akan fokus pada equation ni. Kan? Ini kita panggil half cell equation dengan cell reaction. Okay, ini adalah equation. Tetapi cell notation kenapa dia kelabu? Sekejap bagi dia bertenang sekejap. Apa dia tak bertenang? Dia tak bertenang lah. Sekejap ya. Kelabu lah. Okay. Okay, cell notation dia akan guna dia akan mudahkan. Okay, cara buat cell notation, okay, yang pertama adalah sila highlightkan dekat sini. Kita akan tulis sebelah kiri, ini left. Left ni adalah lecture. Pula apa saya tulis ni? Left. Okay, sebelah kiri adalah ungkapan untuk anode. Okay, double slash ni bermaksud salt bridge. Salt bridge. Okay, double slash tu maksudnya salt bridge. Dan sebelah kanan, right ni adalah bahagian cathode. Okay, anode, salt bridge, cathode. Okay, contohnya tadi dekat sini, kita buat zinc kan. Sebelah sini zinc, sebelah sini copper. So kita tengok contoh yang ditulis dekat sini. Nampak tak? Sebelah sini dia asingkan ini bahagian zinc, iaitu anode kita. Lepas tu dia letak salt bridge, lepas tu dia letak bahagian cathode. Okay. So macam mana kita nak tulis? Kenapa ada slash-slash ni? Okay, slash-slash ni bermaksud, tengok ya. Bila kita buat equation untuk anode, dia akan jadi zinc kepada zinc 2 plus 2E. Kan? Pada cathode kita akan tulis Cu2 plus 2E kepada Cu. Okay. Jadi kita tengok perubahan dia. Perubahan dia daripada zinc kepada zinc 2 plus. Zinc ni fasa dia solid. Zinc 2 plus tu fasa dia aqueous. Okay. So dia kan ada single slash. Single slash ni represent boundary. Boundary maksudnya dia punya berbeza dia punya fasa. Sebab zinc tu fasa solid, zinc 2 plus fasa aqueous. So kita kena tulis macam ni. Zinc pergerakan dia daripada zinc kepada zinc aqueous. Ikut je dia punya question. Zinc solid slash zinc 2 plus aqueous. Salt bridge. Okay. Kemudian sebelah cathode pula daripada Cu2 plus menjadi Cu. Cu2 plus ni fasa dia aqueous, Cu ni fasa dia solid. So, tengok saya tulis Cu2 plus aqueous, fasa dia tak sama kan? Single slash Cu solid. Okay, so ungkapan sebelah kiri adalah untuk anode, sebelah kanan adalah untuk cathode, tengah-tengah ni adalah salt bridge. Okay, single slash melambangkan different phase, double slash salt bridge. Okay, yang ini kita panggil dia cell notation. Cell notation ni kita keluarkan daripada equation biasa, cuma kita pemudahkan. Kita panggil dia cell notation. Okay, so kita buat latihan. Ana, boleh ni ada apa-apa nak tanya? Okay, mungkin ada terfikir. Kalau dia sama phase, contohnya apa ya sama phase? Apa-apalah A aqueous kepada A plus aqueous. Contohnya dua-dua ni aqueous. So kalau dua-dua aqueous, kita letak comma. Kalau phase dia sama, letak comma. Kalau different phase, kita letak single slash. Nanti kita tengok contoh. Nah, okay, kita buat soalan. Okay, soalan yang pertama. Write
Write cell notation for the reaction below. Okey, lagi sekali cara menulis cell notation adalah kita kena tahu kita kena buat dulu equation untuk anode dan cathode. Okey, jom kita buat sama-sama. Ingat, anode, salt bridge, cathode. Okey, anode, salt bridge, cathode. Okay, tengok dekat sini. Anode daripada Mg kepada Mg2 plus aqueous. So, Mg solid slash Mg2 plus aqueous. Okey, dapat? Okay. Tapi ada tambahan sikit. Aqueous, 1.0 molar baru salt bridge. Tambahan dekat sini. Aqueous 1.0 molar. Okey, dah letak tu dia adalah aqueous terus 1.0 molar dalam tu. Dia tak asingkan. Okey. So aqueous sebab dia aqueous lah solution. Okey, molarity ni kalau dia tak bagi. Contohnya macam soalan ni dia tak bagi pun berapa nilai concentration kan, kita terus assume standard. Tapi katakan dia kata dia bagi 0.5 molar Mg2+. So letaklah aqueous 0.5 m. Okey, dia bergantung kepada soalan. Kalau dia tak bagi kita assume 1. Okey, lepas double slash. Okey, depan ni dia ada 2 Ag aqueous kepada Ag solid. Okey, tengok saya tulis. 2 dekat depan ni Stoichio ni tidak perlu dimasukkan dalam cell notation. Dalam cell notation tidak perlu masukkan Stoichio. Jadi apa yang awak tulis hanyalah dia punya ion-ion dia, iaitu Ag plus aqueous 1.0 molar slash Ag solid. Itu saja. Okay, Stoichio kita tak masukkan. So pastikan kalau aqueous ada dia punya molarity. Solid-solid lah. Okay. Kalau aqueous, lagi sekali kalau aqueous ada molarity. Macam ni. Kalau aqueous ada berapa M. Okay. Kalau dia gas ada berapa ATM. Take note. Kalau solid, solid lah. Solid saja. Okay. Kalau dia aqueous kena ada molarity. Kalau dia gas kena ada berapa nilai pressure. Kalau dia tak bagi kita assume 1 ATM. 1 molar. Kalau dia bagi, letakkan nilai yang sepatutnya. Okey, so cuba soalan nombor 2, cell notation. Pukul berapa dah ni? 9 minit. Sampai mana ya hari ni? Okey. Okey. Siapa nak cuba baca dia punya jawapan? Siapa nak cuba? Anyone? Anyone? No one? Nak panggil siapa ya? Okay, saya cuba tanya Arisa Sofia. Mana Arisa? Cuba bacakan jawapan cell notation. Cepat-cepat, kita ada nak pergi lagi jauh lagi ni. Duduk dekat rumah biasa tak like dah kan? Like juga? Tak adalah tu. Okay, tak apalah, saya buat lah. Malah nak tunggu dah. Okay, so kita tengok daripada Al kepada Al3+. Ingat, dia punya Stoichio tak perlu masukkan. So, Al solid slash Al3+ aqueous 1.0 molar, close the bracket, salt bridge. Cu2 plus
aqueous 1.0 molar, close dia punya bracket, single slash, Cu solid. Okay, dapat sebelah anode, sebelah cathode. Stokio tak perlu masukkan. Boleh ikut ke ni? Respon seorang boleh ikut ke tak? Boleh, madam. Boleh madam. Okay, thank you very much. Okay, so ini nombor 2. Kita pergi ke nombor 3 dan nombor 4. Ingat dia, awak kena buat half equation dulu. Dia baru kita boleh tulis. Okay, nombor 3 soalannya adalah sama jugalah. Write half cell equation. Write the cell notation. Sorry, cakap pun salah. Write cell notation. Okay, sambung. Yang nombor 4, from cell notation, write anode and cathode. Pertama adalah daripada nombor 1 kena tahu buat equation, half cell. Kemudian daripada half cell buat cell notation. Nombor 2 kena tahu cell notation, jadikan equation pula. Okay. Half cell equation ni dia tak akan bagi, dia tak ada macam awak nak minta jadual ke. Contoh kan, ada tak jadual bahagian equation? Tiada equation tu ada, tetapi awak tak dibenarkan masuk semasa exam. Nanti saya tunjuk jadual tu. Tapi tak boleh bawa masuk. Okay, maksudnya kena hafal lah. Maybe contoh awak tak ingat, copper berapa charge 2 plus ke, 1 plus ke, 3 plus. So kena hafal lah. Nah? Ada cara lah nanti. Sampai masa dia saya akan terangkan tips dia. Okay, for now kita tulis dulu. Okay. Untuk cell notation nombor 3, jawapannya adalah, ini anode ni cathode kan. CO solid dengan aqueous slash CO2 plus aqueous 1.0 molar. Molar ni molarity M capital lah. Saya tulis M kecil pula. Capital M, double slash for salt bridge, Pb2 plus aqueous 1.0 molar, single slash, Pb solid. Okay, ikut je equation tu. Okay, kemudian nombor 4, daripada cell notation, keluarkan anode dan cathode. Okay, kita dah tahu dah. Sebelah depan sini adalah untuk anode. Lepas tu ada salt bridge. Lepas salt bridge tu adalah kawasan cathode. Okay, so kita nak tengok dia punya ion tu jadi apa kepada apa. Tengok ni je lah. Sr kepada Sr2 plus. Cr3 plus kepada Cr solid. Tengok dalam equation tu saja. Jadi, therefore, untuk, kita tulis ni. Untuk anode, Sr solid kepada Sr2 plus aqueous plus 2E. Okay. While for cathode dia adalah Cr3 plus aqueous, aqueous plus 3E kepada Cr solid. Okay, tuliskan dulu. Dapat? Okay, boleh ke? Okay, check lah. Kalau betul silalah tanda. Okay, very good. Okay, itu adalah bahagian cell notation. Okay, nah, adik. Dah nah? Okay, next is, okay, seterusnya. Tadi saya bagi dekat depan ni adalah yang senang. Which is di mana kita cuma pakai solid dengan aqueous. Dan saya dah kata sekiranya dia adalah aqueous, kita masukkan molarity. Okay. Untuk gas, saya tak ajar lagi kan. Okay, next is kita nak pergi pada kalau half cell tu ada gas. Okay, dia macam ni. What if electrode of a gas or aqueous is used instead of metal electrode?
Okay, maksudnya katakanlah kita kebanyakan makluman yang kita buat latihan sebelum-sebelum ni, okay, kita selalu anggap elektrod. Bukan anggap lah, kita selalu gunakan bila kita nak buat half cell, ini adalah elektrod. Maksudnya dia pakai metal. Kita nampak kepingan metal tu dijadikan elektrod metal. Okay, apa cerita sekiranya dia tak pakai metal, dia pakai gas. Elektrod dia adalah gas. So kalau digunakan gas, caranya sedikit berbeza. Okay, tengok gambar ni. Okay, dalam gambar ni, dia kata anode dia adalah metal. So kalau metal, dia nampaklah kepingan metal ni. Nampak kepingan metal direndam dalam zinc electrode, zinc solid lah kan. Zinc solid direndam dalam zinc aqueous. Okay. Tetapi katodnya dia pakai hydrogen gas. Hydrogen gas, kita tak ada kepingan hidrogen. H2 metal. Ada tak? Tidak ada. Kita tak ada kepingan hidrogen metal. So macam mana kita nak jadikan hidrogen ni sebagai elektrod? Macam mana kita nak buat? Okay. Kalau kita nak jadikan dia sebagai elektrod, okay, caranya adalah, ini kita nampak ni, dia gambar ni macam tak berapa clear kan? Okay, saya lukis sebelah sini, saya draw balik. Dia akan jadi macam ni. Okay, saya sambung macam ni. Okay. Kita akan gunakan platinum sebagai sokongan. Kita ambil platinum. Okay, ini bika dia. Bika. Okay, kena kita terlangkupkan. Saya rendahkan sikit bika ni. Terlangkupkan. Macam tu. Ada satu saluran lah macam ni. Okay, ini elektrolit dia lah. Okay. Kalau kita pakai hidrogen elektrod, hidrogen ni adalah, kita akan alirkan masuk hidrogen gas. Hidrogen gas pada 1 ATM. Okay. Hidrogen gas 1 ATM. Hidrogen gas akan dialirkan masuk ke dalam tangki ni. So, dia akan masuk dalam lah. Okay. So, dia akan bubble dekat sini. Bubble di sekeliling dawai dan juga platinum electron. So apabila dia dapat bubble di sekeliling tu, itulah dia punya electron. Okay, ini kita panggil electrode hydrogen. Di mana kita perlukan platinum sebagai sokongan. Okay, so dekat sini kita akan masukkan asid lah, H+, aqueous 1.0 molar sebagai dia punya solution. Okay. Sama juga kalau kita nak pakai let's say chlorine gas. Okay. Benda yang bergas ni dia tak ada elektrod kan. Kalau kita nak masuk chlorine gas, sama juga. Okay. Kita akan pakai platinum juga. Okay. Ini katakan chlorine gas nah. Okay. Sama saja, cuma bezanya yang dialirkan masuk adalah chlorine gas lah pada 1 ATM. So chlorine akan buat bubble di sekeliling platinum ni. So jadilah elektrod fluorine. Okey, kalau nak fluorine masuk, fluorine lah. Maksudnya benda tu adalah sama, cuma beza dia adalah apa gas yang kita alirkan. Dan dia sentiasa gunakan platinum. Okey, so dekat sini dia kata, if there is no metal involved in the half cell, an inert electron can conduct an electric current is used. So inert electron tadi adalah platinum. Okay, kita masukkan platinum, at the same time kita alirkan masuk gas yang kita nak. Okay, jelas So ini sekiranya dia gunakan gas. Okay, kalau aqueous pun samalah, aqueous pun dia akan masuk dalam tu juga. Cuma aqueous kita jarang bincang. Okay, so sekiranya dia melibatkan gas, macam mana kita nak menulis dia punya cell notation. Okay, tengok sini. Okay, yang saya buat ni cell notation untuk ferrum. Okay, kita tengok dekat sini. Ini anode dia, ini cathode dia. Okay, tengok ferrum solid menjadi ferrum 2+. Okay, so saya akan tulis ferrum, tengok ni. Ferrum solid / ferrum 2+. Aqueous 1.0 molar salt bridge. Okay. Sebelah sini settle nah. Okay. Seterusnya kita nak buat untuk chlorine. Chlorine.
Okay, klorin ni daripada klorin gas menjadi klorin minus. Okay, tengok. Okay. Klorin gas, disebabkan dia gas, so kita kena pakai 1 ATM. Ini saya nak highlight tadi. Kalau dia aqueous 1 molar, kalau dia gas 1.0 ATM. Okay. So fasa gas dengan aqueous tu berbeza kan? Gas dengan gas dengan aqueous tu beza fasa, so kita kena slash lagi. Slash Cl minus aqueous 1.0 molar. Untuk kurungan. Okay. Sebab dekat sini Cl gas, so ini punya ungkapan Cl gas dia, slash sebab fasa dia tak sama kepada Cl aqueous 1.0 molar. Dapat? Okay. Dan okay, tambah lagi, tak habis lagi. Tengok sini betul-betul. Disebabkan klorin ni adalah gas, dia tak boleh berdiri sendiri. Dia perlukan platinum. Slash platinum solid. Belakang ni kena ada tambahan. Slash platinum solid. Okay. So, tengok betul-betul. Dalam equation, tengok pada equation, kita letakkan klorin ni tapi kita tak masukkan platinum ni kan. Sebab dalam equation, platinum tu tidak terlibat dalam kita punya equation sebab dia inert. So, kita tak masukkan. Tetapi apabila kita buat cell notation, dia nak tengok keadaan sel, kita kena masukkan platinum tu di hujung. Okay. Dia ikut keadaan lah. Kalau dia adalah cathode, dia akan masuk hujung sebelah kanan lah. Kalau dia adalah anode, dia akan masuk sebelah kiri. Kesimpulannya adalah, kalau yang melibatkan gas, kena ada platinum di belakang. Okay. Okay, catat dulu. Tambahan ini ya. Okay. Soalan berikutnya, write cell notation for. Okay. Untuk yang ini, apa beza dengan yang sebelum ni? Ini adalah aqueous kepada aqueous. Nampak? Aqueous kepada aqueous. Hello, nak tanya apa-apa ke? Tak ada lagi. Okay. Aqueous kepada aqueous nak tulis macam mana? Okay, tadi saya ada kata, double slash menunjukkan salt bridge. Okay. Single slash adalah different phase. Okay. Sekarang ni phase kita sama. Iaitu aqueous dengan aqueous. So kita nak buat macam mana? Kita kena comma. Tadi kan jadi macam Fe plus aqueous. Ada bunyi lah. Syah apa ya? Syakila ke Syakira? Okay. Fe2 plus aqueous. Okay, dekat sini. Tengok ni. Kurungan 1.0 molar. Aqueous molar kan? Tutup kurungan. Okay. Okay, dia sepatutnya Fe2 plus aqueous kepada Fe4 plus aqueous. Selalu kita slash. Kan? Tetapi disebabkan fasa dia sama, kita tak boleh slash. Kita kena comma. Fe4 plus aqueous 1.0 M, tutup kurungan, lepas tu barulah salt bridge. Nampak? Okay, ingat single slash tu adalah melambangkan difference phase. Tadi kita buat latihan solid aqueous. So single slash lah. Mana tadi? Solid aqueous. Semua kita single slash kan dia. Phase dia berbeza. Ini phase dia sama. Aqueous. So kena comma. Okay. Sebelah kanan dia SN4 plus aqueous 1.0 molar. Aqueous kepada aqueous, comma juga. Comma. Menjadi apa? Tengok. SN2 plus aqueous 1.0 molar. Tutup kurungan tu dulu. Okay. Dapat sampai sini? Tak
Tak habis lagi. Okey, tahan nafas dulu. Okey. Tadi dekat sini, okey, sampai sini kita baru tunjukkan anode, sebelah sini cathode. Okey. Kemudian kita tengok balik. Kalau dia adalah aqueous sekarang ni. Terminal dia adalah aqueous. So kalau aqueous, dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia macam gas lah, dia tak ada kepingan dia. Okay, kalau gas, kita perlukan bantuan platinum. Sama juga aqueous pun perlukan bantuan platinum. So jadi di belakang sini, di depan sorry, kalau ikut yang ni, di belakang sini, slash platinum solid. Ini kita slash platinum solid sebab kita perlukan dia untuk sokongan. Okay, mungkin awak tertanya pula, kenapa letak slash? Kenapa ada slash kat sini? Kan? Sebab ni fasa solid kan? Ni fasa solid. So, kita kena slash berbeza fasa. Okay. Tapi kita letakkan dia di hujung dengan hujung. Kita tak letak tengah. Kita letak hujung. Kalau di cathode, hujung kanan. Kalau di anode, hujung kiri. Okay. Tulis salin dulu. Ni cathode. Ni anode. Soalan dia jaranglah tanya sampai kepada aqueous ni. Soalan kita selalunya kalau buka pasir, dia banyak kepada gas. Yang ini memang selalu. Sama ada chlorine gas ataupun hydrogen gas lah. Selalunya hydrogen. Dia replace chlorine tu dengan hydrogen. Okay. Kalau dia jadi cathode, platinum di sebelah kanan lah. Hujung kanan sebab cathode memang sebelah kanan. Kalau dia jadi anode, platinum di hujung kiri anode. Okay, ada soalan lagi tak belakang? Oh, SHE dah. Masuk SHE ke? Sekejap nak jalan sekejap kat sini ada apa? Ini panjang ni. Sekejap lah. Sama kan? Benda yang sama kan? Okay. Boleh pergi lagi ke? Okay, sampai sini. Okay, sampai sini boleh ikut tak? Boleh. Boleh, Madam. Okay, terima kasih. Okay, saya nak sambung sikit lagi sebab alang-alang kita dah belajar cell notation. Saya nak sambung sikit lagi. Kita ada setengah jam. Okay, kita sambung Saya nak kenalkan awak dengan SHE. SHE nama dia adalah merujuk kepada Standard Hydrogen Electrode. Okay, Standard Hydrogen Electrode. Okay, Standard Hydrogen Electrode ni dari segi cara membina dia macam ni. Digunakan elektron, digunakan macam saya cerita tadi, digunakan elektrod hidrogen. Okay, kita letak platinum, letak bekas, kita alirkan gas hidrogen masuk. So maksudnya digunakan half cell yang melibatkan hidrogen gas. Half cell hidrogen gas adalah She. Okay, hidrogen electrode lah, hidrogen electrode. Okay, tetapi dia ada perkataan standard dekat depan. So kenapa perlu ada standard? Okay, hidrogen electrode faham lah? Okay, so kenapa disebut sebagai standard? Okay, kita tengok reason dia. She, kegunaan dia, used to measure the potential of particular type of electrode using hydrogen as a reference. Okay, tak apa, baca dulu. She made up of, macam mana dia disediakan, platinum electrode immersed in an aqueous solution of H plus at 1 atm, at 1 molar and bubble with hydrogen gas at 1 atm pressure and temperature of 25 degrees C. Okay, ayat yang berwarna biru ni adalah macam mana kita nak set upkan hydrogen electrode. Di mana kita ada platinum kat bawah, saya dah cerita tadi, direndamkan dalam solution dia, hydrogen acid lah, acid HCl ke dalam 1 molar. Gas tadi dialirkan dalam keadaan 1 atm dan suhu mestilah pada 25 degree C.
Itu yang kita maksudkan standard. Okay, pada condition yang standard, 1 molar, 1 ATM, 25 degree C. Okay, so standard hydrogen electrode. Standard maksudnya condition dia. Okay, so kemudian ayat yang pertama ni, okay, digunakan untuk mengukur potensial bagi elektrod yang lain. Okay, kenapa hidrogen ni menjadi sesuatu yang sangat bermakna? Sebab bacaan dia adalah kosong. Okay, bacaan dia adalah 0.00 volt. Okay, jadi nilai dia menjadi rujukan. Nilai dia menjadi rujukan. Okay, tak apa awak, belakang ni apa? Okay, tak apa, ayat yang pertama ni awak ambil dulu. Okay, ambil dulu. Mungkin awak tertanya-tanya apa kaitan 0 volt ni dengan rujukan? Apa kaitan 0 volt dengan rujukan? Awak tak nampak lagi. Tak apa, itu kemudian. So untuk hari ni saya nak kenalkan dulu She dan nak maklumkan bahawa standard tu adalah standard condition. Okay, nah faham itu dulu. Okay, kemudian sebelah sini dia kata the direction of half cell of She depends on the other half cell connected to it. Okay, maksudnya hydrogen electrode ni sama macam unsur yang lain, dia boleh jadi cathode dan dia boleh jadi anode. Okey, dia boleh ada dua keadaan di mana dia nak jadi anode. Kalau dia jadi anode, dia duduk sebelah kanan lah, sebelah kiri. Kalau dia nak jadi cathode, dia duduk sebelah kanan. Okey. Kalau dia menjadi cathode, okey, ini dia punya half cell dia. Kalau jadi anode, ini dia punya half cell. Tadi kita dah buat sikit. Mana dia? Ni kan, macam saya tengok belakang ni lah. Okey, kita tengok yang ni. Apabila She sebagai cathode. Okey, contoh macam mana? Contohnya, kita bina satu cell diagram. Okey, katakan kita nak compare antara anode zinc dengan cathode-nya adalah hydrogen. So, bila kita buat equation, kita akan dapat equation seperti berikut. Okey, di mana zinc solid akan mengurai zinc 2 plus dan 2 elektron. Untuk hidrogen pula, hidrogen ion di bawah ni akan menerima elektron menjadi hidrogen gas. Okay, so ini dia punya equation. Equation ni nak kata hafal ke? Hafal lah. Macam mana awak hafal zinc, macam tu lah awak hafal untuk hidrogen. Okay, so macam mana kita nak buat cell notation? Okay, kita tulis balik cell notation. Kita buat sama-sama. Kita buat note dulu kan. Zinc solid slash zinc equals 1.0 molar salt bridge. Okay, dapat sampai situ? Okay, seterusnya kita nak buat untuk She punya notation. She punya notation. So, dia start dengan H2 plus kan? H plus equals 1.0 molar. Okay, single slash sebab beza fasa. H2 gas, gas kena ada 1.0 ATM. ATM. Tutup bracket. Okey. Bila sampai dekat hidrogen, dari segi equation tidak ada sebutan platinum. Tetapi dari segi cell notation, slash PT solid. Ini yang saya nak awak tahu ni. Ini adalah She punya notation. She punya notation kalau dia jadi cathode. Dia sebenarnya tak hafal pun tak apa. Awak hafal equation. Bila awak pandai menulis equation, awak akan boleh direct terjemahkan dia dalam bentuk cell notation. Cuma syarat tambahkan platinum saja. Okey, dapat sampai sini? Okey, ini kalau dia jadi cathode nah, hidrogen dia tambahkan di belakang. Okey. Boleh nah? Saya jalan lagi nah. Okay. Kalau She itu adalah anode. Okay, tadi elektron dia bergerak ke sana nak. Okay, kalau She itu adalah anode. Okay, yang ini gambar dia sama, cuma ini tengok elektron dia, dia tukar ni. Ini adalah anode dekat sini. Ini adalah cathode. Dia tak ikut yang macam kita buat tadi, nampak tak? Dia tukar kan, sebab dia malas nak, gambar tu dia tak nak ubah. Dia malas nak pusing gambar. So, dia cuma ubah arah elektron dia saja. Okay, so ini dia ubah arah elektron. Okay, so sekarang ni keadaannya adalah kita dah terbalikkan. Anode tu adalah hidrogen, cathode tu adalah copper.
Okay, so macam mana kita nak buat cell notation? Okay, tengok saya buat. H2 kepada H+. Okay, tengok sini. H2 kepada H+. H2 gas 1.0 atm slash H plus aqueous 1.0 molar salt bridge. Okey, platinum kita slash kat depan. Sepatutnya start dengan platinum tadi. Nampak tak depan ni? Platinum duduk depan sini. Duduk depan sekali. Okey, lepas tu single slash pula. Double slash for salt bridge. Cu2 plus aqueous 1.0 molar slash Cu solid. Macam tu. Saya nak highlight ini sebenarnya. Ni highlight. Ini kalau dia jadi anode. Platinum duduk depan. Okay. Equation dia just follow equation di atas saja. Kalau equation anode awak betul, kita akan dapat betul. Okay. Kalau dia jadi cathode macam ni. PT-nya di belakang. Okay. Kesimpulannya, hafallah hidrogen punya equation lah. Hidrogen ni hafal. Dalam jadual ada, tapi jadual tu tidak dibenarkan bawa masuk dalam exam. Okay, dia akan ada jadual equation. Untuk latihan kita boleh guna, dalam exam tak boleh bawa. Jadi, hafallah siap-siap. Banding kita selalu guna, kita hafal terus. Okay, boleh sampai sini? Okay, Dana. Seterusnya, apa ni Tengok soalan ni. A cell is set up by between a chlorine electrode and hydrogen electrode. Oh, okay. So sekarang ni dibagi soalan dua-dua tu gas, chlorine dengan hydrogen. Okay, kita tengok cell notation dia kejap. Kita tengok cell notation dia. Oh, tak boleh jalan lah. Okay. Tengok cell notation dia. Cuba tengok. Cell notation dia, ini salt bridge kan? Belakang ni tengok ada platinum. Memang dia pakai platinum lah sebab dia gas. Depan ni ada platinum, kiri kanan. So, macam mana nak draw? Jom kita draw sat. Ni anode kan? Okay, awak draw dulu sambil-sambil saya pun draw juga sama-sama. Voltmeter. Sambung. Dua-dua gas ni. Elektrod kecil je lah. Kan? Sebab dia adalah apa nama tu? Platinum. Okay. Serkupkan. Apa ya? Macam tu. So ada bubble dalam ni. Bubble daripada gas yang kita alirkan tu lah. Okay. Label kat sini, nanti kita label lah. Okay, tu kita nak lukis dulu, nanti kita label. Lukis lah elok sikit. Okay, elektron. Kita labelkan. Elektron. Okay, siapa tadi? Anode, siapa masuk? Chlorine. Chlorine gas 1.0 atm. Tu ke? Bukan chlorine. Kenapa dia buat chlorine hidrogen? Chlorine kan fluorine. Tulis pun salah. Kita tak payah tengok yang atas lah nah. Tengok ini salah. Tengok yang cell notation tu sudah. Okay. Anode adalah hydrogen. H2 gas 1.0 atm. Tengok cell notation saja. Jangan tengok yang tu pening. Dekat sini H plus aqueous 1.0 molar. Pada kita label ni jangan awak kurungkan pula 1.0 tu sekali aqueous nah. Yang notation saja kita kurung sekali. Lepas tu ni voltmeter.
Sebelah sini siapa? Fluorine. Fluorine gas 1.0 atm. Ini ion dia F minus. Ambil je apa yang dia bagi dalam soalan tu, 1.0 molar. Okay, platinum level PT solid. PT solid. K plus masuk, Cl minus masuk. Siap. Salt bridge. Okay, label kan? Okay, dapat. Draw a diagram to show the apparatus and chemical use. Okay, chemical use tu bahan-bahan kita lah, hidrogen ke apa semua tu. Apparatus yang seperti yang kita draw ni. Okay, so tengok dia pakai dua-dua tu adalah gas. Okay, berapa dah? Oh, 12 minit. Okay, boleh ke? Boleh ke tu? Satu lagi soalan ikut last question. Dah? Berjaya ke melukis semua orang? Dah, madam. Dah. Dah. Okay, last question. UPS 2009-2010. Okay, awak labelkan sekejap. Alright. Kita tengok soalan. Figure 1 shows the apparatus and are used for determining the standard reduction potential of a system. Okay, tak apalah. Between ferrum aqueous / ferrum solid. So dia pakai ferrum tadi. Oh, okay. Dia set up apparatus ni untuk menentukan standard reduction potential bagi ferrum. Okay. Okay, macam ni. Sebab yang ini soalan UPS ni, dia adalah bila kita nak jawab soalan exam, mestilah kita dah selesai chapter tu kan. So yang ini, mungkin awak nak buat B ni, okay, mungkin awak tertanya-tanya gas apa nak alir masuk kan. Fluorine ke, kita dah tahu dah ini memanglah elektrod untuk gas, tapi B tu adalah gas apa kita nak alirkan masuk. Okay, jawapannya adalah kalau kita nak determine standard reduction, kita akan pakai She. Kita akan pakai She. Okay, kenapa nanti saya cerita pada next class. Jangan miss next class. Kalau awak miss next class, awak tak akan faham kenapa kita nak tentukan standard potential gunakan She. Okay, so kesimpulannya B tu adalah hidrogen yang dialirkan. Okay, jom kita isi. Identify A, B, C and D and state the relevant condition. Okay, identify, mana dia? Identify A, B, C, D and state the relevant condition. Condition tu yang penting. So, jawapannya adalah A ni adalah, kita nak buat ferrum kan? A ni ferrum lah. Ferrum solid. Kalau ferrum saja salah. Ferrum solid ataupun ferrum electrode. Okay, so dekat sini ferrum 2 plus aqueous 1.0 molar. Okay, kenapa wajib 1.0 molar? Sebab dia dah kata standard reduction. Kalau standard, kita buat eksperimen tu dalam keadaan standard condition. Mesti 1.0 molar, mesti 1 atm, mesti 25 degree C. Okay, itu A dengan B. Relevant condition bermaksud condition tu adalah dia punya molarity, dia punya aqueous, dia punya solid. Itu condition dia, fasa-fasa dia. Okay.
B adalah, okay, kita alihkan gas hidrogen pada 1.0 atm. Okay, condition dia lah tu, hidrogen gas 1 atm. Kalau hidrogen gas saja salah. Okay, D pula adalah H plus aqueous pada 1.0 molar. Okay, itulah jawapan dia. Berapa markah? 4 markah. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Okay, tetapi dia soalan ni 4 markah ni nampak sangat senang pada hari kejadian tu. Pada tahun kejadian tu ramai macam boleh skor ni, simple je kan. Tetapi penyataan relevant condition ni ramai tak boleh skor. Sebab bila nak skor 1 markah, package benda ni baru boleh skor 1. Kalau letak H plus saja tak dapat markah. H plus equal saja tak dapat markah. Okay, sebab technically kena ada condition-condition ni. Sebab tu bila saya ajar kat depan tadi, walaupun dia tak minta relevant condition, dari segi melabel tu terus kita masukkan relevant condition. Okay. Alright. Ni tak payah masuk lagi lah. Okay. So untuk hari ini, sampai mana ya? Hari ini kita belajar. Okay, kita recall balik untuk hari ini. Macam apa? Okay, yang pertama, define electrode potential ni belum lagi. Ini belum lagi, tak masuk lagi next class. Okay, yang pertama draw voltaic ataupun galvanic cell. Okay, awak boleh tick kalau awak dah rasa macam dah faham, you can tick lah. Saya dah faham dah, cuma nak kena enhance sekali lagi. Describe operation of voltaic cell, yang tadilah dia terima elektron, dia lose weight, dia gain weight. Okay, state the function of salt bridge. Okay, dah. Express half cell equation and overall cell equation, dah. Illustrate a galvanic cell using a cell notation pun dah. Kita dah daripada equation kita buat cell notation, daripada cell notation kita jadikan equation pun kita dah buat. Okay, so next class saya akan sambung bahagian berikutnya, iaitu electrode potential dengan yang lain-lain ni lah, G dan sebawah ni semua. Set. Wah, saya dah masuk sikit ni kat sini. Sekejap Draw and explain she. Okay. Kita dah draw kan? Kita dah draw dan saya dah explain sedikit she. Cuma saya tak cerita pasal kegunaan dia dengan lebih lanjut saja. Okay, nanti kita sambunglah next class yang itu. Alright, so ada apa-apa nak tanya sebelum saya akhiri kita punya kelas? Tak ada, madam. Yang lain-lain? Tak ada, madam. Ada.